Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk pembentukan sains dan teknologi di dalam Islam. Saya, Muhammad Aidil Berozaidi, nombor matriks 2022910397 akan memulakan pembentangan ini dengan sedikit pendahuluan mengenai tajuk kami. Sains dan teknologi tidak lagi menjadi asing di era moden kini. Sains boleh diberi maksud pengetahuan, teknologi pula boleh diberi maksud pengaplikasian pengetahuan tersebut. Islam juga telah terbukti melahirkan ramai tokoh yang telah memberi pelbagai sumbangan dalam bidang sains dan teknologi ini. Namun, saintis barat masih lagi menolak dan menepikan unsur agama dalam sebarang kajian yang dilakukan mereka. Hal ini bertentangan dengan Islam yang masih lagi menerapkan unsur agama dan berpandukan Al-Quran dalam setiap kajian yang dilakukan. Untuk selanjutnya, saya akan memberi pembentangan ini kepada Saudari Adlina. Terima kasih Muhammad Aidil Berzaidi untuk penerangan sebentar tadi. Dalam slot kali ini pula, saya Nur Adlina Syazani binti Shahabuddin bernombor matrik 2022970281 akan menerangkan sedikit berkenaan dengan konsep sains dan teknologi dalam skop konvensional dan Islam. Definisi sains dan teknologi secara umum atau konvensional. Dari segi istilah, sains merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Berdasarkan Oxford Learners Dictionary, sains didefinisikan sebagai satu cabang pengetahuan yang tersusun, diperolehi melalui pemerhatian dan pengujian fakta tentang alam semula jadi. Ia juga mendefinisikan sains sebagai satu sistem yang mengatur pengetahuan subjek yang berkaitan dengan aspek tingkah laku manusia atau masyarakat. Selain daripada itu, Kamus Dewan edisi keempat pula menghuraikan sains sebagai suatu ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji atau dibuktikan dengan kebenaran. Ia juga merupakan satu cabang ilmu pengetahuan berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata-mata. Teknologi dari segi bahasa pula berasal daripada perkataan Greek teknologia, teknik yang bermaksud seni, kemahiran, rekaan dan logia yang bermaksud perbelanjaran dan kajian. Manakala dari segi istilah pula, teknologi merupakan suatu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Antaranya ialah pembangunan dan penggunaan alat, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Teknologi juga dihuraikan sebagai suatu aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri pertanian, perubatan, perniagaan dan sebagainya. Mari kita menyalami skop kedua pula iaitu definisi sains dan teknologi menurut Islam. Sains dari aspek keilmuan Islam ialah berasaskan wahyu dan akal. Sains dalam Islam adalah ilmu yang berkonsepkan tauhid yang mana ia tunduk kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah melalui Rasulnya. Ia adalah satu maklumat atau fakta yang didapati menerusi penyelidikan dan penemuan yang menggunakan kaedah-kaedah tertentu di mana ia tidak bercanggah dengan syarat untuk mencari fakta atau bukti bagi menjelaskan sesuatu kebenaran. Sains menurut Islam juga dikaitkan dengan satu cabang ilmu pengetahuan yang sistematik yang bertolak dari sesuatu sebab dan akibat yang boleh diuji dan dikaji kebenarannya. Ia juga dihuraikan sebagai suatu unsur yang menggabungkan unsur metafizik iaitu ketuhanan dan fizik, ilmu akli dan nakli, ilmu intelek dan ilmu wahyu. Sains dalam Islam menghuraikan tiga kategori utama iaitu sains propadetik, sains syariah dan sains falsafah. Teknologi dalam Islam pula merupakan satu cabang ilmu praktikal untuk mencapai tujuan praktikal sebenar bertunjangkan kepada tauhid kepada Allah, seimbang antara satu sama lain, terlaksana mengikut sistem etika Islam yang mengutamakan keadilan dan dipertanggungjawabkan kepada manusia sebagai khalifah untuk menggunakan alam tabi'i dengan baik. Dalam sejarah sains Islam, istilah yang bertepatan dengan teknologi ialah istilah sina'ah yang bermaksud ilmu gunaan. Pengetahuan yang berhubung dengan teknik menggunakan pengetahuan sains bertujuan memberi kemudahan dan kemakmuran kepada manusia. Teknologi dalam Islam adalah berbentuk teknologi yang memberi manfaat iaitu tanpa unsur kerosakan dan tidak terkeluar daripada etika serta prinsip-prinsip dasar Islam.
Teknologi yang merupakan suatu pengetahuan kemahiran yang memberi fokus kepada cara menggunakan ciptaan sains untuk membantu kehidupan manusia mengabdikan diri kepada Allah. Setakat ini sahaja penerangan saya dalam slot kali ini. Saya akan serahkan slide ini kepada An-Nurdini binti Azman. Terima kasih Nur Adlina Syazani. Seterusnya di slot ini saya An-Nurdini binti Azman bernombor ID 2022972691 akan menerangkan tentang dalil-dalil berkaitan sains dan teknologi dan sumber-sumber ilmu. Dalil-dalil berkaitan sains dan teknologi, kita dapat lihat di sini surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, surah Ar-Rum ayat 22 dan surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Di dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, ia menerangkan tentang pentingnya membaca bagi menambah ilmu pengetahuan, terutamanya pada zaman moden kini, di mana inovasi sains dan teknologi semakin giat dijalankan. Melalui pembacaan Al-Quran, manusia dapat merungkai rahsia-rahsia Allah seperti tentang mengenai alam semesta. Surah Ar-Rum ayat 22 pula menerangkan tentang kejadian langit dan bumi, perbezaan bahasa dan juga warna kulit seseorang. Rahsia tentang kejadian langit dan bumi telah lama dihuraikan di dalam Al-Quran dan hanya menunggu masa bagi manusia untuk menemuinya. Manakala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, ia menerangkan tentang proses penciptaan manusia, di mana ianya tercipta daripada tanah dan lalu dibentuk menjadi segumpal darah beku dan terjadinya seketul daging. Maka daripada itu, terhasillah manusia yang sempurna sifat dan keadaannya. Seterusnya, sumber ilmu yang digunakan bagi mendalami sains dan teknologi di dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, di mana ianya merupakan sumber utama panduan umat Islam. Terdapat juga sumber ilmu lain iaitu ijtihad dan ilham atau inspirasi. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ianya merupakan kitab suci umat Islam dan sumber panduan utama dalam hidup umat Islam sehingga kini. Ia mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan, termasuklah mengenai sains dan teknologi, seperti kewujudan alam semesta, proses penciptaan manusia, rahsia kewujudan besi dan juga rahsia-rahsia lain. Sunnah. Sunnah merupakan perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ianya dijadikan sumber panduan utama umat Islam selepas Al-Quran. Antara contoh sunnah yang dikaji selaras dengan kebenaran sains adalah mendahulukan memakan buah-buahan sebelum menjamah makanan berat sewaktu perut kosong. Ianya terbukti apabila saintis membuat kajian bahawa makanan yang beralkali, lembut dan manis sesuai dimakan sewaktu perut kosong. Ijtihad. Ijtihad merupakan suatu hukum yang diguna pakai melalui perbincangan para ulama dan tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya pada zaman kini, hukum bagi pemindahan organ si mati kepada yang hidup dan penggantungan hidup kepada mesin. Ianya tidak terjadi pada zaman dahulu dan para ulama perlu mewujudkan hukum baharu berdasarkan hasil perbincangan dan rujukan-rujukan melalui sumber-sumber ilmu yang lain. Akhir sekali, ilham. Ia merupakan suatu ilmu yang diturunkan kepada orang yang terpilih di mana ahli sains kebiasaannya menggunakan solat dan doa sebagai kaedah bagi mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nurul Atika binti Muhammad Sukri. Terima kasih diucapkan kepada saudari An-Nurdini. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika binti Muhammad Sukri. Saya akan membentangkan tentang kejadian manusia, garis peredaran matahari dan bulan dan juga rahsia besi. Kejadian manusia dari sudut saintifik, manusia terbentuk melalui pencantuman antara sperma dan ovum yang kemudiannya berkembang menjadi zygote, embrio, janin dan bayi. Zygote matang melalui pembahagian sel pada peringkat pra-embryonik membentuk rumpun sel yang membenarkan dirinya di dalam dinding rahim. Peringkat kedua ialah peringkat embrio yang berlangsung selama 5,5 minggu. Peringkat ketiga iaitu peringkat janin bermula pada bulan ke-8 kehamilan dan berterusan sehingga bayi dilahirkan. Janin kelihatan seperti manusia pada peringkat ini, lengkap dengan muka, tangan dan kaki. Sel-sel otak membiak dengan cepat. Setiap sekitar 25 juta sel otak dihasilkan. Bilangan sel otak yang dihasilkan semasa lahir ialah 100 bilion dan setiap sel ini pula dihubungkan dengan sel otak yang lain. Oleh itu,
Pengaruh genetik dan persekitaran boleh memberi kesan kepada pertumbuhan embrio pada peringkat awal. Keajaiban Al-Quran dalam sektor ini cukup jelas apabila Al-Quran membincangkan proses pengembangan embrio secara terperinci, bahawa manusia dijadikan daripada tanah, kemudian semuanya mengembang sehingga menjadi bayi. Seterusnya, garis peredaran matahari dan bulan. Menurut kajian yang dijalankan oleh para saintis, planet bergerak mengelilingi matahari manakala bulan bergerak mengelilingi bumi. Mereka juga menjelaskan bahawa setiap planet dan bintang mempunyai laluan orbitnya sendiri. Namun, hal ini semua telah pun diceritakan dalam Al-Quran. Malah, diceritakan setiap fenomena alam dengan teliti. Menurut Al-Quran, matahari dan bulan bukan sahaja bergerak, malah ia juga mempunyai paksi atau garis orbitnya sendiri. Meski sebalik ketepatan gambaran yang dinyatakan dalam Al-Quran, tetap sahaja ajaran yang dibawanya tidak diterima ramai. Akhir sekali, rahsia besi. Menurut ahli astronomi moden, logam besi yang ditemui di bumi berasal dari bintang besar di angkasa lepas. Logam berat ini dicipta dalam bintang besar ini kerana keupayaannya untuk menahan suhu yang tinggi. Rahsia besi ini sudah pun disebut di dalam Al-Quran kerana ayat ini dengan jelas menyatakan bahawa besi itu didedahkan daripada dicipta. Juga disebutkan dalam surah ini bahawa manusia yang menggunakan besi ini kerana manfaat yang disediakan oleh besi kerana sifatnya yang kuat. Sekian sahaja pembentangan saya hari ini. Saya serahkan kepada Nur Aina Atikah untuk melanjutkan pembentangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nur Atikah di atas penyampaiannya sebentar tadi. Saya, Nur Aina Atikah binti Baryasham dengan nombor metrik 2022900731 akan membentangkan tentang penemuan sains dalam Al-Quran yang seterusnya iaitu cap jari. Dari sudut perundangan, cap jari dikenali sebagai kesan atau cap bagi bahagian kulit. Dari sudut sains pula, cap jari ialah perbezaan kontur jaluran kasar di antara jaluran timbul dan lurahnya. Terdapat berbilion makhluk di muka bumi ini dan setiap daripadanya memiliki cap jari yang berbeza. Perbezaan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh ahli ilmuwan untuk mencipta mesin atau alat-alat yang berupaya mengesan cap jari setiap orang. Sebagai contoh, telefon pintar dan kad pengenalan menggunakan cap jari yang berbeza bagi meningkatkan tahap security. Ayat Al-Quran di atas jelas menunjukkan bahawa Allah SWT mampu mencipta dan menyusun jari-jari manusia dengan sempurna di antara satu lengkungan jari yang sama dengan kembar sendiri. Perkara yang membezakan cap-cap jari seseorang ialah jenis, iaitu corak cap jari. Terdapat 4 jenis corak asas cap jari iaitu corak lengkuk, gelung pusaran dan bergabung. Berikut merupakan gambar rajah yang menunjukkan jenis-jenis cap jari yang berbeza. Penemuan seterusnya ialah dalam bidang perubatan iaitu buah zaitun dan susu ibu. Oleh Europea atau lebih dikenali sebagai buah zaitun merupakan tanaman yang biasanya ditanam di kawasan Mediterranean seperti di Morocco, Spanyol, Turki dan Itali. Buah zaitun yang dikomersialkan di pasaran turut mendapat perhatian masyarakat dalam jana kesihatan yang merangsangkan. Buah zaitun mendapat pengiktirafan kajian semasa khususnya dalam bidang perubatan serta sains pemakanan. Pelbagai manfaat dan kelebihan buah zaitun ditemui antaranya dapat menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangkan risiko 17 kanser, merendahkan kadar kolesterol yang berbahaya, menjaga kesihatan jantung sekaligus melembutkan kulit serta melambatkan proses penuaan. Pembuktian dari kajian sains ini menunjukkan bahawa buah zaitun merupakan sumber tidak ternilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu untuk dimanfaatkan kerana ianya bukan sahaja disebut dalam Al-Quran dan hadis, malah turut diiktiraf oleh pakar sains dunia. Selain itu, susu ibu juga merupakan salah satu penemuan sains dalam Al-Quran dalam bidang perubatan. Perintah agama menjelaskan bahawa ibu-ibu diperintahkan untuk menyusukan bayi mereka dalam tempoh yang paling sempurna bagi kebaikan ibu dan anak iaitu selama 2 tahun. Firman Allah SWT yang bermaksud, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan itu. Diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 233. Secara amnya, hormon prolaktin merangsang alveoli untuk menghasilkan susu dengan menggunakan nutrien badan seperti lemak, protein dan gula. Susu ibu memberi manfaat kepada bayi dan ibu. Antara kebaikan susu ibu ke atas bayi ialah susu ibu membekalkan nutrien yang mencukupi kepada bayi, mengelakkan bayi daripada kekurangan zat makanan. Susu ibu juga boleh membantu melindungi bayi daripada jangkitan seperti cerit berit, selsema dan jangkitan paru-paru. Susu ibu juga boleh melindungi bayi daripada keadaan alahan seperti asma, eksima dan kolit bayi. Susu ibu mudah didapati dan tidak mudah tercemar berbanding kaedah penyusuan yang lain. Secara khususnya, penyusuan susu ibu secara semula jadi dari badan mempunyai banyak kelebihan untuk ibu. Antara kebaikan susu kepada golongan ibu ialah seperti yang dinyatakan di awal bahagian ini. Penyusuan susu ibu menghasilkan hormon oksitosin yang bertindak untuk merujukkan rahim.
Ini menyebabkan pengerucutan rahim akan berlaku dengan cepat dan mengembalikan rahim kepada saiz asal. Penyusuan susu ibu mengurangkan risiko kanser payudara dan ovari ibu. Penyusuan susu ibu juga merupakan kaedah semula jadi bagi perancangan keluarga yang merangkumi istilah kandungan masa depan secara tidak langsung. Proses ini juga memberi kesan psikologi yang positif kerana ianya boleh digunakan sebagai medium untuk berinteraksi dan mengeratkan ikatan silaturahim antara ibu dan anak. Sekian daripada saya serahkan kepada penyampaian seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Infizana, ID pelajar 2022-931227. Saya akan menerangkan sedikit tentang tokoh-tokoh Islam dalam bidang sains dan teknologi. Salah seorang tokoh Islam yang tersohor dalam bidang matematik ialah Al-Khawarizmi. Nama sebenar Al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Beliau berasal dari Parsi dan mendapat gelarannya sempena tempat kelahirannya di Khawarizmi. Al-Khawarizmi bukan sahaja meliputi bidang syariah, tetapi dalam bidang matematik, falsafah dan geometri. Al-Razi Raziz yang berasal dari Iran merupakan ahli kimia terulung yang pakar dalam bidang ilmu kimia, perubatan, biologi, sains dan falsafah. Nama sebenarnya ialah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Akhir sekali, Al-Zakali yang merupakan ilmuwan Andalusia yang memberikan sumbangan terhadap bidang astronomi dan geometri. Nama sebenarnya ialah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Yahya Al-Sarkali. Beliau berketurunan Arab Sepanyol yang lahir di Toledo, Sepanyol. Seterusnya, sumbangan tokoh-tokoh Islam. Pertama sekali, Al-Khawarizmi telah menyumbang dalam bidang matematik iaitu pengenalan sistem nombor dan angka sifar, juga ilmu matematik iaitu pemboleh ubah kuasa 2 dan pemalar. Seterusnya, ilmu trigonometri iaitu pengiraan segitiga, sukatan sisi dan sudut, manakala ilmu geometri iaitu titik, garis dan sudut. Al-Razi pula telah menyumbang dalam bidang kimia iaitu menerokai kewujudan asid sulfurik dan etanol, menghasilkan kitab Al-Maskal Al-Talim dan Al-Ansar. Selain itu menerangkan tentang alat radas pengujian kimia dan proses pengejawapan, penghabluran, penerusan dan penyulingan. Al-Zakali telah menyumbang dalam bidang astronomi iaitu mencipta astrolabel mendata disertai panduannya dinamakan Al-Safihah Al-Zarkaliyah. Beliau juga telah menjelaskan tentang pergerakan matahari dan dijadikan rujukan dalam tesis di Revolution Ibus Orbium Caelestium. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan menyurahkan kepada Syazwina untuk menyambung ulasan topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwina binti Ahmad Syarizal dan dalam pembentangan ini saya akan menyambung perbincangan tentang tokoh-tokoh Islam dalam bidang fizik, perubatan dan kejuruteraan serta sumbangan mereka. Antara tokoh terkemuka Islam dalam bidang perubatan yang namanya sudah tidak asing lagi bagi umat Islam ialah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lebih dikenali sebagai Ibnu Sina ataupun Avicenna di dunia barat. Ibnu Sina yang berasal dari Uzbekistan merupakan seorang pakar dalam perubatan. Di samping menjadi seorang ahli sains, beliau juga merupakan ahli falsafah yang terkenal. Antara sumbangan beliau adalah penghasilan bukunya iaitu Kanun fi At-Tib. Buku ini membincangkan tentang prinsip-prinsip perubatan, telah pun dicetak kepada 17 bahasa termasuklah bahasa Cina, Jerman dan Perancis. Kitab ini telah menjadi bahan rujukan di Universiti Itali dan Perancis juga. Di samping itu, beliau berjaya menjumpai penyakit baharu seperti rubella. Akhir sekali, beliau juga telah mencipta pijagari dan benang khusus untuk menjahit luka pembedahan. Seterusnya ialah Ibnu Haytham. Beliau merupakan tokoh fizik Islam dan gelaran yang diberi ialah Ibnu Haytham atau nama baratnya Al-Hazan. Kadang-kadang dipanggil sebagai Al-Basri bersempena tempat kelahirannya di Bandar Basr. Beliau telah banyak menyumbang kepada kemajuan dalam bidang optik. Jika Ibnu Sina dikenali sebagai bapa perubatan Islam, maka Ibnu Haytham adalah bapa optik Islam. Ibnu Haytham telah menghasilkan buku bertajuk Kitab Al-Manazir di mana ia membincangkan tentang ilmu-ilmu optik. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang menitik beratkan eksperimen dalam mengkaji sesuatu. Dan daripada eksperimen yang telah dijalankan olehnya, Ibnu Haytham telah berjaya menemui konsep pembiasan, inersia dan statik terlebih dahulu sebelum Newton. Akhir sekali bagi tokoh kejuruteraan pula ialah Ibnu Firnas. Beliau yang telah dilahirkan di Kota Rona, satu wilayah di Sepanyol, adalah salah seorang tokoh yang jarang kali kita dengar akan namanya. Tetapi jasa beliau amatlah besar. Beliau amat mahir dalam pelbagai bidang, antaranya teknologi dan kimia. Antara sumbangan Ibnu Firnas adalah mengkaji proses penerbangan. Ibnu Firnas merupakan manusia pertama yang telah terbang di udara menggunakan jentera selama 10 minit. Jentera yang digunakan olehnya adalah jentera yang telah direka bentuk oleh beliau sendiri. Ibnu Firnas telah melakukan kajian ini 1000 tahun sebelum The Wright Brothers. Beliau juga merupakan cendekiawan pertama untuk mencipta kaca daripada pasir dan batu bata. Sekian sahaja daripada saya akan menyerahkan pembentangan ini
untuk disambung oleh Muhammad Aidil. Kesimpulannya, Islam telah memainkan peranan yang penting dalam kemajuan bidang sains dan teknologi. Generasi kini seharusnya sedar bahawa Islam telah memainkan peranan yang penting untuk kemudahan generasi akan datang. Malahan, umat Islam pada masa kini seharusnya sedar akan kehebatan Al-Quran dan telah terbukti menjadi sumber utama kajian-kajian saintifik yang membuahkan hasil ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami setakat ini. Terima kasih untuk tumpuan yang telah diberikan sepanjang pembentangan kami.